Bahagian ini memaparkan sejarah awal eksplorasi dan pemasangan tugu ke atas terumbu-terumbu karang yang terletak di GSP oleh Angkatan Tentera Malaysia lewat tahun 70-an. Walau bagaimanapun, sebahagian besar tugu telah dirobohkan oleh negara penuntut lain akibat ketiadaan pengawasan tetap. Menyedari cabaran ini, Perdana Menteri melalui Kabinet ketika itu telah mengarahkan perletakan tugu di terumbu layang-layang dan sekaligus menempatkan ATM untuk mendudukinya secara kekal. Pelbagai kisah dilalui dan sejarah telah tercipta bermula dari ops tugu sehinggalah kepada pembesaran modul terumbu ini. Misi pendudukan terumbu layang-layang ini ternyata membuahkan hasil apabila ia dibangunkan menjadi sebuah pulau pelancongan dan juga lokasi aktiviti penyelaman terkenal antarabangsa. Nama Kepulauan Spratly ini diambil bersempena nama Kapten Richard Spratly dari Great Britain yang menemui kepulauan ini pada 1843. Pada tahun 2003, Laksmana Tan Sri Muhammad Ramli Abu Bakar, Panglima Tentera Laut ke-11, telah memperkenalkan nama panggilan Gugusan Semarang Peninjau bagi merujuk kepada kesemua terumbu karang Malaysia yang terletak di Kepulauan Spratly. Pada 11 Oktober 1977, Pasukan Keselamatan Malaysia telah mendarat di Pulau Kecil Amboina dan mendapati satu monumen telah didirikan oleh Vietnam pada tahun 1976. Ketika mendarat, pasukan Malaysia tidak memusnahkan tugu Vietnam, sebaliknya meletakkan tanda Pulau Kecil Amboina. Penandaan dan pengukuran juga dilakukan di terumbu layar, terumbu ubi, terumbu layang-layang, terumbu Semarang Barat Besar, terumbu Semarang Barat Kecil, terumbu Dang Ajar, terumbu Langindang dan terumbu Patinggi Ali. Operasi ini dilaksanakan oleh 16 kaki tangan Direktorat Pemetaan Negara dengan menaiki KD Raja Jarum. Vietnam bagaimanapun telah menduduki Pulau Kecil Amboina pada 2 Jun 1978 dengan menempatkan pasukan tenteranya. Tidak seperti terumbu lain, Pulau Amboina kecil, mempunyai pokok dan dataran yang luas untuk landasan dan lapangan terbang. Kedudukannya juga lebih hampir dengan Malaysia berbanding Vietnam. Pada mulanya Tun Hussein bersetuju untuk Malaysia menuntut Pulau Kecil Amboina. Namun seminggu kemudian, beliau mengubah fikiran kerana bimbang ianya akan menimbulkan konfrontasi dengan negara lain. Bagi memperkukuhkan tuntutan negara ke atas terumbu miliknya, pada September 1978, KD Mutiara diiringi oleh KD Paus, KD Todak, KD Sri Perlis, KD Rentaka dan KD Lembing bersama sebuah helikopter Alert ditugaskan untuk melaksanakan kajian teknikal bagi memastikan hasil kajian yang maksimum dicapai dalam masa yang singkat. 3 tim telah dibentuk. Tim A mengenal pasti kawasan dan mencadangkan struktur binaan yang sesuai di terumbu layang-layang. Tim B menjalankan pengukuran hidrografi dan pasang surut air laut. Tim C menjalankan kajian umum di kawasan sekitar. Direktorat Pemetaan Negara menyatakan mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Feb 1979 memutuskan untuk menamakan semula terumbu berikut. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Jun 1979 telah memutuskan kedaulatan Malaysia di Laut Cina Selatan perlu dizahirkan melalui pembinaan tugu yang dapat dilihat dengan jelas. Pada 31 Januari 1980, kerajaan mengarahkan satu operasi untuk membina dan memasang 10 buah tugu yang dinamakan Ops Tugu. Operasi ini dilaksanakan oleh Regimen Askar Jurutera Diraja yang diketuai oleh Lieutenant Col Choi Siu Pun. Regimen Askar Jurutera Diraja melibatkan terumbu-terumbu berikut: terumbu Laksmana, terumbu layang-layang, terumbu Peninjau, terumbu Semarang Barat Besar, terumbu Siput, terumbu Semarang Barat Kecil, terumbu Matanani, terumbu Dang Ajar, terumbu Ubi, terumbu Patinggi Ali. Fasa pertama. Fasa ini dilaksanakan dari 2 hingga 19 April 1980, melibatkan kerja penyediaan tapak asas tugu yang akan dibina. KD Sri Bangi terlibat sebagai platform bantuan operasi. Sebuah pesawat Nuri TUDM ditempatkan bersama kapal bagi tugas pemasangan kepingan binaan tugu. Hanya 4 tapak tugu berjaya disiapkan, manakala 6 lagi terumbu ditenggelami air. Fasa kedua. Fasa ini berlangsung dari 6 hingga 20 Mei 1980 di terumbu Laksmana.
KD Sri Lankawi ditugaskan sebagai platform sokongan beserta sebuah helikopter Nuri yang dikendalikan oleh Major Chong Kong Lai. Sebuah tugu setinggi 25 kaki berjaya didirikan dengan menggunakan 4 kepingan konkrit dan 5 blok konkrit fasa ketiga. Pemasangan tugu di atas tapak asas yang tersedia dilaksanakan dari 16 Jun hingga 10 Julai 1980 di terumbu layang-layang, terumbu Semarang Barat Kecil dan terumbu Semarang Barat Besar. Operasi pemasangan tugu oleh nombor 3 Skuadron Jurutera diketuai oleh Lieutenant Harjit Singh Rendawa, Regimen Askar Jurutera Diraja. TLDM menyediakan KD Sri Lankawi sebagai platform sokongan, manakala TUDM menyediakan sebuah helikopter Nuri untuk kemudahan pengangkutan. Gambar ini menunjukkan tugu terumbu layang-layang pada tahun 21 Jun 1980. Dan yang seterusnya ini tugu terumbu Semarang Barat Kecil pada 4 Julai 1980. Tugu terumbu Semarang Barat Besar 7 Julai 1980. Kehilangan Pulau Kecil Amboina menyebabkan jemaah menteri mengambil keputusan untuk Malaysia menduduki terumbu layang-layang. Walau bagaimanapun, keputusan itu tidak terus dilaksanakan oleh Tun Hussein On. Perdana Menteri pada ketika itu bimbang akan mengundang konfrontasi dengan negara penuntut yang lain. Setelah Datuk Seri Dr. Mahathir menjawat tugas sebagai Perdana Menteri pada 21 Ogos 1981, Kabinet telah mengarahkan ATM untuk menduduki terumbu layang-layang. Bermula dari itu, anggota Pascal ditugaskan untuk menduduki terumbu tersebut. Hanya ponco yang dipasang sebagai kemah tempat berlindung dari cuaca yang mendera dan untuk menadah air hujan. Ketika cuaca buruk, ombak laut menerjah masuk ke dalam kemah, membasahi anggota yang sedang tidur dan menenggelamkan pakaian serta peralatan. Air bersih dicatu untuk diminum dan memasak, manakala air laut terpaksa digunakan untuk keperluan yang lain. Hujan yang turun umpama rahmat bagi mereka. Memancing adalah aktiviti kegemaran di masa yang lapang, di mana hasil tangkapan menjadi menu tambahan. Makanan segar dibekalkan setiap minggu dari labuan menggunakan kapal dan pesawat tentera. Gambar ini menunjukkan seorang anggota Pascal di pos kawalan ketika air surut. Pada 1983, seramai 11 anggota Pascal diketuai oleh Lieutenant Nasaruddin bin Othman TLDM dan Lieutenant Johari Ramzan bin Haji Ahmad TLDM mendarat di terumbu layang-layang. Pembinaan kemudahan penginapan untuk menempatkan anggota dimulakan pada awal Mei 1983. Kewujudan batu karang di sekitar terumbu amat berbahaya untuk pendaratan bot kecil. Pesawat Nuri dari nombor 5 Skuadron TUDM yang berpangkalan di Labuan menjadi platform untuk mengangkut bahan binaan dan bekalan makanan dari kapal TLDM ke semua terumbu yang terletak di GSP. Helikopter Nuri mengangkut pelbagai jenis barangan daripada simen, batu bata, besi pembancuh simen, kayu kayan hinggalah air tawar ke semua terumbu sepanjang operasi. Ia bukan sahaja mengambang di atas air, malah seringkali terpaksa mendarat di atas air untuk mengangkut anggota dan peralatan. Gambar ini menunjukkan juruterbang helikopter Nuri mengambil risiko mendarat di atas air untuk menurunkan anggota. Kapal pengangkut TLDM jenis landing ship tank menjadi nadi utama dalam pelbagai operasi yang dilakukan di GSP semasa era ini. Keupayaannya beroperasi di kawasan perairan cetek sekitar terumbu adalah kelebihan yang amat diperlukan. Kapal pengukur KD Mutiara bertanggungjawab melaksanakan kerja pengukuran terperinci di perairan ini. Skuadron kapal peronda turut memainkan peranan penting mengawal keselamatan perairan sekitar semasa operasi berlangsung. Pelbagai cabaran perlu diharungi semasa beroperasi jauh di tengah lautan. Antaranya tempoh penugasan yang panjang, dukungan logistik yang terhad dan cuaca yang tidak menentu menyukarkan pengendalian operasi di kapal. Gambar ini menunjukkan KD Mutiara melaksanakan pengukuran laut di GSP pada 1978 dan gambar yang ini menunjukkan anggota yang terlibat dalam pembinaan tugu fasa ketiga bergambar di KD Sri Lankawi. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.